Berkenaan dengan PTSR ni, boleh share sikit lah apa penganjuran ni kan, untuk tahun ni selepas 2 tahun apa ditangguhkan akibat COVID kan. So Okey, untuk penganjuran PTSR pada tahun ini sebenarnya dia lebih kurang sama dengan tahun-tahun sebelum ini. Cuma kita berehat 2 tahun disebabkan COVID, pandemik. Jadi apa kata masa yang lama berehat tu dia katakan boleh katakan nak panaskan balik. Kita kena adakan PTSR ni juga sebabkan kalau tidak kita sunyi, kita tak ada bola sepak wanita. Tapi walaupun dah berehat 2 tahun, tapi saya rasa dia punya semangat, dia punya apa kata momen-momen untuk PTSR tu masih lagi terasa, dan kita akan teruskan juga untuk tahun ni walaupun agak terkejar-kejar kita punya timing. Namun saya rasa ini bukan satu halangan untuk PTSR diteruskan. Malahan setiap pasukan juga bermula di Liga Wanita Nasional, rasanya semua bertungkus lumus, semuanya ada tanggungjawab masing-masing bagaimana nak menjaga pasukan wanita. Dan player-player yang dah lama berdiam diri lebih kurang 2 tahun ni, kita semangatkan balik. Kita semarakkan balik Liga Bola Sepak Wanita, seterusnya kepada Piala Tun Sharifah Roziah. Tapi dia punya penganjuran lebih kurang sama, tetapi dari segi publicity, dari segi persediaan dan dari segi komitmen setiap pasukan saya rasa bertambah baik walaupun kita dah berehat selama 2 tahun. Next apa ni? Sebelum ni kita ada LWN kan, julung-julung kali and then di continue dengan PTSR kan. So and kalau kita tengok sambutan pun terhadap bola sepak wanita macam dah semakin orang dah tunjukkan semakin banyak minat kan. So pandangan doktor sendiri tentang apa ni, penerimaan bola sepak wanita di negara kita ni macam mana? Seperti yang Yusni pun cakap tadi, ramai dah sedar, ramai dah maklum sebenarnya tentang Liga Bola Sepak Wanita ni, secara amnya. Tetapi kalau boleh kita nak banyakkan lagi, kita nak meriahkan lagi, bukan hanya setakat LWN, dan juga PTSR. Mungkin kita sebab lepas ni pun kita ada upcoming lagi program lain berkaitan dengan wanita. Jadi saya rasa peranan untuk menyemarakkan bola sepak wanita tu bukan hanya datang dalam unit wanita di FM, tetapi ini memerlukan sokongan daripada semua pihak. Tetapi apa yang kita nampak, benda ni dah ada dah mula dah. Maknanya setiap FA pun dah sedia maklum tentang apa kata kewujudan wanita dalam bola sepak tu. Jadi mereka pun dah mula ambil peranan, dah mula stress on women, dah mula ada development dalam women. Dan kalau kita lihat pun di untuk Liga Wanita Nasional di setiap zon tengah, zon utara, zon selatan, Sabah, Sarawak of course kan. Jadi kita tengok dekat situ pun bukan hanya pemain aja ada atas padang, tetapi dia punya penyokong pun ada. So dekat situ dapat dilihat bahawa orang masyarakat di luar sana sudah mula menerima wanita dan bola sepak. Jadi kita perlu kuatkan lagi, kita perlu atur strategi lagi, kita perlu perbanyakkan lagi program-program yang berkaitan dengan wanita itulah dan bola sepak. Dan kalau kita berjaya buat benda tu, saya rasa kita mampu standing dengan negara-negara yang dah maju dah dengan bola sepak wanita. Mungkin lepas ni, why not kalau kita come out setiap FC mesti ada tim wanita. Kan? Contoh Melaka United mesti dia ada tim wanita di sendiri. So KL ada tim wanita di sini, Selangor ada tim wanita di sini. Jadi bila kita ada macam tu, jadi benda ni bukanlah satu benda yang baru kita nak bawa lagi. So it just a continue. Benda tu satu benda sambungan je untuk kita teruskan lagi. Sebab saya rasa bola sepak wanita ni masih sempat untuk kita kejar. Untuk kalau kita tak salah, kalau kita berangan untuk World Cup ataupun yang lebih tinggi kan, mesti kita aim lebih tinggi. Jadi kalau setiap peranan ini diambil oleh semua pihak, oleh semua yang ada rasa tanggungjawab terhadap bola sepak wanita, itu bukan satu lagi mimpi, tapi ianya boleh jadi realiti. Baik. Jadi mungkin adakah FAM sendiri ada perancangan untuk memberi dana ataupun kepada setiap negeri bagi menubuhkan liga-liga sendiri atau macam mana? Kalau kita kata berkaitan dana ni,
untuk Liga Wanita Nasional. Contohnya kita dah bagi dana bantuan subsidi kepada setiap penganjur yang menganjurkan Liga Wanita Nasional, dan juga hadiah berbentuk duit kemenangan kepada setiap pasukan juara dan naib juara. Begitu juga dengan PTSR yang akan datang ni, juga kita akan cuba bagi subsidi bantuan kepada pasukan yang masuk. Tetapi tu saya cakap, kalau benda ni diambil peranan tu oleh semua pihak, makanya mungkin setiap rasa tanggungjawab tu ada di setiap FA tu sendiri. Kan? Jadi dapat kerjasama. FAM kita akan bantu setakat yang kita mampu untuk bantu. Tetapi kalau boleh, kalau lagi meriah, lagi banyak, lagi okey hasilnya kalau semua pihak dapat memberi bantuan. Dan dan why not, kalau tidak pun kita punya Liga Bola Sepak Wanita ni ataupun wanita dan bola sepak di Malaysia ini, kita jadikan dia sebagai satu kerja. Dia sebagai satu job untuk mereka. Jadi kalau kita tanya mereka, mereka adalah pemain bola sepak wanita Malaysia, pemain bola sepak wanita negeri. Jadi kalau kita berjaya buat macam tu, saya rasa ramai lagi orang yang akan jadikan bola sepak ini, wanita akan jadikan bola sepak ini sebagai satu kerjaya. Okey, baik. Baru-baru ini Datuk Hamidin pergi ke Tokyo untuk EAFF, dan women empowerment merupakan perkara yang ditekankan. Jadi adakah dengan kedatangan Datuk Hamidin ke situ, berkemungkinan akan adanya liga yang lebih kompetitif dan juga semi pro di bawah FAM sendiri selepas ini untuk bola sepak wanita? Saya tak kata itu tidak akan berlaku, tetapi ianya tidak mustahil akan berlaku. Kalau kita memandang serius bola sepak wanita ini dan ianya boleh diketengahkan dan boleh pergi jauh, why not? Kita anjurkan ataupun adakan pertandingan-pertandingan yang bertaraf profesional, yang bukan setakat untuk memenuhi keinginan untuk bermain bola sepak, tetapi seperti saya cakap tadi, jadikan bola sepak ini sebagai satu kerjaya. Kalau ianya dapat dilaksanakan dan mungkin ada pandangan yang lebih baik daripada pihak pengurusan, kami di unit wanita ni menerima setiap keputusan yang baik itu untuk diteruskan dan dipraktikkan supaya bola sepak wanita ni akan terus naik, terus maju ke hadapan dan boleh bersaing dengan negara-negara yang telah lebih dahulu daripada kita. Kalau doktor cakap tadi, kalau boleh kita nak ke World Cup kan. Kalau kita tengok negara jiran kita pun seperti Filipina dan juga Vietnam pun sudah menampakkan prestasi yang baik dalam bola sepak mereka. Jadi adakah Dr. Mai rasa dengan kehadiran Datuk Hamidin, sebenarnya bola sepak wanita ni akan mendapat jalan yang lebih terbuka luas selepas ini? Mungkin ianya salah satu effort ataupun satu tindakan yang dibuat oleh Datuk Presiden untuk meninjau dan mungkin lepas tu membuat perancangan bagaimana dengan pasukan bola sepak wanita kita di Malaysia. Okey, baik, kalau kita tengok FAS dah ada Women Super League sendiri dan Negeri Sembilan pun maybe akan ada league sendiri. Adakah Dr. Mai rasa sekiranya FAM ada menubuhkan liga sendiri dan juga negeri-negeri pun ada liga sendiri, itu akan menimbulkan konflik atau mungkin dapat memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bola sepak wanita? Okey, kalau bagi saya, pandangan saya pandang benda ni daripada sudut yang positif. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kita tengok dulu yang positive side dia. Kalau dari segi positifnya, lebih banyak liga, maka kita akan dapat lebih ramai pemain. Jadi secara tak langsung ianya membantu kita di peringkat Malaysia untuk dapat kita dapat memperolehi dan kita dapat mengumpulkan lebih ramai pemain-pemain wanita. Contoh yang nak buat Liga Bola Sepak Selangor, FAS kan, League KL dah buat, Melaka dah buat. 3 negeri ni kalau ikutkan tahun ni dah melaksanakan Liga Bola Sepak mereka sendiri. So kalau kita kata berjaya atau tidak, bagi saya di peringkat awalnya, kalau kata di peringkat awalnya, ianya satu benda yang bagus dan ianya berjaya lah di peringkat negeri masing-masing, dan ianya tidak sama sekali menimbulkan konflik di peringkat
di peringkat lebih tinggi lagi. Kerana dengan adanya liga-liga di peringkat negeri ini, di FA ini, baru kita nampak kesungguhan. Okay, kita nampak dia punya effort untuk sebenarnya menaikkan mutu bola sepak wanita. Bila kita tengok pertandingan-pertandingan itu, kami di unit wanita pun seronok untuk turun dekat setiap liga wanita yang dijalankan tu, sebab kita kalau boleh memang kita nak tengok muka-muka baru. Kita nak tengok player-player baru yang ada. Okay, supaya at least kita orang kata kita ada choice, kita ada pilihan. Okay, bila kita tahu bahawa sebenarnya masih ramai lagi, masih ada dan akan ada lagi yang join liga bola sepak di peringkat negeri masing-masing. Ianya satu benda yang sangat mengkagumkan dan sangat ianya satu jalan ataupun satu kerja yang boleh dikongsi bersama. Bukan ada persengketaan, tetapi ini satu positif satu tindakan yang positif yang diambil oleh setiap FA itu untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan secara langsung ini membantu juga kami di peringkat FAM. Jadi salah satu sebab penganjurannya adalah untuk mencari bakat-bakat baru. Dan kalau kita tengok ada juga bakat-bakat pemain bola sepak wanita yang sangat berpotensi. Contohnya kita ada Azurin yang sudah pun ke Misaka United dan kita juga ada Berlin dan Selin juga sebelum ini. Jadi ada tak perancangan FAM selepas ini untuk mungkin membawa pemain-pemain bola sepak wanita ke luar negara untuk mendapatkan training dan sebagainya? Kalau seperti saya cakap, seperti saya maklum juga tadi, kita bukan hanya mencari bakat-bakat baru, tetapi kita memperkuatkan lagi bakat-bakat yang ada juga. Jadi tidak salah jika player-player ataupun pemain-pemain dapat mencari peluang yang lebih baik di negara luar supaya mereka dapat ekstra lah kan, dapat ekstra training mungkin dari segi yang berbeza kan, mungkin dia dapat memperluaskan dia punya idea atau konsep dalam permainan, which is good. Dan saya yakin bahawa Datuk Presiden dan juga pihak pengurusan menyokong usaha yang baik jika benda itu baik untuk player itu dan juga baik kepada prestasi ataupun mutu pemain negara kita. Saya rasa niat itu tidak akan dihalang, malah akan disokong supaya mereka akan terus mendapat pendedahan yang bagus. Dr. Mai mungkin boleh kongsikan sikit bakal ketua jurulatih, mungkin ada shortlisted ataupun candidates untuk kita punya national team. Kita dah membuat beberapa temu duga lah dengan coach daripada luar negara dan InsyaAllah mungkin akan didedahkan pada waktu ataupun tarikh yang akan ditentukan lah nanti. Masih lagi dalam melihat-lihat. Dan juga kita tengah menilai yang mana, sebab saya yakin pihak pengurusan mencari yang terbaik untuk kita punya pemain. Saya nak kata benua tu pun dia ada beberapa ni lah dia ada beberapa shortlisted dia lah. Sebab kalau misalkan kata benda tu telah diputuskan, maka tak salah untuk kita kongsi, tapi masih belum diputuskan lagi. So, adakah coach tu akan datang dengan satu tim yang beliau bawa sendiri ke? Itu pun masih dalam perancangan. Sebabnya kita tengok kepada pro and cons dia lah. Sebab kita pun nak tahu bagaimana kita punya keadaan prestasi pemain wanita kita. So benda tu semua akan dikaji terlebih dahulu sebelum apa-apa sebarang keputusan dibuat. Okey, baik. Soalan terakhir saya, mungkin Dr. Mai boleh kongsikan visi dan misi FAM untuk pasukan kebangsaan bola sepak Malaysia pada tahun 2023 bagi setiap peringkat umur. Okey, kita ada pelan pembangunan kita. Okey. Jadi saya rasa mungkin kita boleh lihat kepada pelan pembangunan bola sepak wanita kita yang akan kita launchkan tak lama lagi. So di situ nanti mungkin kita boleh perincikan setiap misi dan visi kita mengikut level dia, mungkin senior team, under 20, under 19. Kat situ kita boleh perincikanlah sebab kita akan launchkan dalam masa yang terdekat. Okey, baik. Terima kasih Dr. Mai. Okey.